nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kurang sehari selepas Isham Jalil dipecat, demikian adalah komen daripada Isham Jalil dan reaksi daripada beliau. Dipetik daripada bharian.com.my BH Online 7 Disember 2023. Surat pecat belum terima tapi sudah kena buang kumpulan WhatsApp MKT. Berita penuh. Kuala Lumpur mengesahkan beliau belum menerima surat daripada UMNO untuk pemecatan daripada UMNO. Kini Isham Jalil walau bagaimanapun telah mengakui sudah pun disingkirkan daripada kumpulan WhatsApp MKT Majlis Kerja Tertinggi UMNO semalam. Ia susulan daripada laporan media pada malam tadi yang MKT UMNO sudah pun mengumumkan pemecatan Isham Jalil yang sudah menjawat jawatan ahli MKT bagi penggal kedua. Kata Isham Jalil, saya belum dapat surat. Yang saya tahu, mereka telah keluarkan saya dari WhatsApp group MKT UMNO malam semalam, katanya. Pada malam tadi, media yang memetik beberapa pemimpin UMNO yang menghadiri mesyuarat MKT malam melaporkan pemecatan Isham Jalil. Tanpa pengesahan lanjut daripada UMNO berhubung tindakan disiplin itu, namun ia dipercayai berkaitan dengan kritikan yang berterusan daripada Isham Jalil terhadap pemimpin-pemimpin UMNO, termasuklah mengaitkan segelintir mereka sebagai barua DAP. Isham yang juga adalah bekas ketua penerangan UMNO sebelum ini dipilih sebagai ahli MKT sebaik berakhir pemilihan parti itu pada awal tahun ini. Selain Isham Jalil, UMNO juga turut memecat beberapa pemimpinnya sebelum ini, termasuk bekas pengerusi perhubungan UMNO Selangor iaitu Tan Sri Noh Omar dan juga bekas ketua pemuda UMNO iaitu Khairi Jamaluddin. UMNO juga telah menggantung beberapa pemimpinnya, termasuklah bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein serta bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syaril Hamdan. Sekian berita denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Teringat saya beberapa nama: Hishamuddin Hussein, Ismail Sabri, dan banyak lagi nama-nama besar di dalam UMNO yang tidak menjadi menteri sekarang ini, tidak menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan saat ini. Dan Ismail Sabri dan juga Hishamuddin Hussein pun antara yang lantang pada ketika UMNO baru mau masuk kerajaan perpaduan, mau bergabung dengan kerajaan perpaduan DAP dan juga PKR serta amanah untuk membentuk kerajaan perpaduan ini. Adakah mereka tergolong dalam yang disebut-sebut, yang diwar-warkan, yang diberitahu, yang diviral-viralkan? Adakah mereka berdua ini tergolong dalam 10 orang
akan keluar daripada kerajaan perpaduan, yang akan menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim dan beralih sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Adakah Hishamuddin Hussein dan Ismail Sabri Yaakob yang dimaksudkan itu, yang termasuk? Saya tidak tahu. Saya tidak pasti, dan saya juga tidak dapat sahkan perkara ini. Tapi saya tidak menolak kalau kemungkinan itu ada. Saya juga tidak menolak kalau ya memang betul mereka berdua termasuk dalam senarai tersebut. Kemungkinan itu tetap ada. Jadi saya fikir mereka tidak akan berbuat demikianlah, kecuali mereka ada nekat untuk mengkhianati parti. Mereka sudah nekat untuk ditolak oleh parti. Mereka sudah nekat untuk menjadi pembangkang lagi. Dulu Hishamuddin Hussein pernah disebut-sebut sebagai the next PM of Malaysia from UMNO. Saya setuju tu. Jadi, tapi kalau dia keluar daripada UMNO sekarang, dia dah tak ada harapan untuk jadi Perdana Menteri lah, saya rasa. Macam mana dia ada harapan untuk jadi Perdana Menteri kalau berada di pihak pembangkang? Kalau ia pun Perikatan Nasional nanti menang dan bentuk kerajaan, saya rasa Hishamuddin Hussein tetap susah juga untuk jadi Perdana Menteri, kerana sudah ada Samsuri yang menjadi calon PAS untuk jadi Perdana Menteri. Jadi tidak ada harapan untuk Hishamuddin Hussein lah. Jadi adakah mereka berdua ini tersenalai dalam orang yang bakal lompat sokongan kepada Muhyiddin, kepada Perikatan Nasional? Saya tidak pasti, tapi kemungkinan dalam politik moden itu tetap ada. Oke, jadi adakah Ismail Sabri Yaakob dan Hishamuddin Hussein? Saya tidak tahu, tidak pasti, tapi kemungkinan tetap ada. Kita harap-harap bukanlah, kita harap-harap tidaklah. Kita harap-harap mereka tetap bertahan dengan UMNO sampai UMNO menjadi cukup kuat. Tahniah diucapkan. Radio Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia, yang paling teruk kena desak, untuk bubar parlimen oleh pemimpin UMNO. Beliau adalah Perdana Menteri yang agak singkat, cukup singkat di Malaysia. Sekejap saja dia jadi Perdana Menteri, sudah pun kena desak untuk bubar parlimen oleh MP daripada UMNO. Akhirnya dia pun tumbanglah sebagai PM. Kemudian diangkat semula untuk jadi poster boy, untuk jadi calon Perdana Menteri untuk UMNO sekiranya menang pilihan raya umum. Ternyata UMNO kalah teruk. Okey, jadi persoalan sekarang, semangat Ismail Sabri untuk jadi Perdana Menteri itu masih ada rasanya. Dia masih ada semangat untuk jadi Perdana Menteri, semangat untuk berkhidmat bagi rakyat di peringkat tertinggi masih ada.
sayanglah dia punya bakat, dia punya semangat, dia punya komitmen, credibility dia sebagai bekas Perdana Menteri dulu kalau tidak digunakan sebaiknya. Jadi adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengangkat beliau untuk jadi timbalan Perdana Menteri untuk gantikan Ahmad Zahid Hamidi dalam kabinet baru ini? Tidak salah kalau dia diangkat jadi timbalan Perdana Menteri untuk gantikan Zahid Hamidi, kerana Zahid sekarang agak kurang sihat ya, tapi sudah sihatlah sekarang. Dan kedua, Pasukan Peguam sudah pun memfailkan untuk rayuan untuk semakan semula pembebasan Zahid Hamidi daripada banyak kes mahkamah itu. Kalau dia kalah, dia akan didakwa semula dan akan diteruskan pendakwaan itu. Jadi kalau dia kalah, susah juga. Nanti Anwar Ibrahim tertekan lagi kerana Zahid ada kes mahkamah, tidak sesuai lah untuk jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau Ismail Sabri Yaakob jadi timbalan Perdana Menteri ganti Zahid Hamidi, saya rasa itu satu tindakan yang agak bagus, agak bijak daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya setuju kalau Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, atau setidak-tidaknya gunakanlah pengalaman, kompetens, semangat, komitmen daripada Ismail Sabri Yaakob ini untuk dipakai sebagai menteri. Kalau tidak, paling tidak kasih jadilah Ismail Sabri sebagai menteri di kabinet baru ini, supaya dia dapat mencurahkan pengalaman dia, pengetahuan dia tentang Malaysia dan kehendak rakyat-rakyat Malaysia ketika dia jadi Perdana Menteri dulu. Jadi Zahid bagaimana kalau Ismail Sabri Yaakob tukar dia? Zahid bolehlah jadi Presiden UMNO dan akhirnya nanti bersalahlah daripada Presiden UMNO bagi orang lain untuk menikmati lagi, untuk menjadi Presiden pula. Okey. Jadi tadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.